Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 5 Pintar. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang topik baru iaitu asid dan alkali. Sebelum itu, murid-murid perlu mengenal pasti apa itu sifat kimia bahan. Baiklah, terdapat 3 sifat kimia bahan. Yang pertama adalah berasid. Yang kedua ialah beralkali. Manakala yang ketiga, sifat neutral. Manakala kita akan mempelajari tentang kaedah untuk kita mengenal pasti sesuatu bahan itu sama ada ianya bersifat asid, alkali ataupun neutral. Baiklah, kita akan mempelajari 2. Kaedah yang pertama ialah melalui kaedah rasa dan tekstur. Kaedah yang kedua adalah dengan menggunakan kertas litmus. Kertas litmus mempunyai 2 warna, iaitu kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Okey, mengapa perlukan 2 warna? Cikgu akan terangkan dalam penerangan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, untuk kaedah yang pertama iaitu kaedah rasa dan tekstur. Kita akan lihat sifat kimia bahan yang pertama, iaitu berasid. Bagi bahan yang berasid, murid-murid boleh kenal pasti ianya melalui rasa masam. Apa sahaja bahan yang berasa masam, sifat kimia bahannya adalah berasid. Contohnya, buah limau. Baiklah, manakala bagi sifat kimia bahan beralkali, murid-murid boleh kenal pastinya melalui rasa yang pahit. Selain daripada rasa pahit, murid-murid boleh sentuh ianya mempunyai tekstur yang licin. Apakah contoh bahan-bahan yang mempunyai sifat kimia bahan beralkali? Kita lihat sahaja di dalam bilik air di rumah murid-murid, iaitu contohnya syampu. Syampu berasa pahit dan juga licin. Bagi sifat kimia bahan yang seterusnya, iaitu neutral, ianya mempunyai rasa selain daripada rasa pahit dan masam, iaitu rasa masin, manis dan tawar. Contohnya, murid-murid boleh lihat di dalam rumah sahaja terdapat air. Air bersifat neutral dan juga minyak masak. Minyak masak juga bersifat neutral. Okey. Melalui kaedah yang pertama iaitu rasa dan tekstur, murid-murid boleh meneka sifat kimia bahan bagi sesuatu bahan. Okey. Seterusnya, kita akan lihat kaedah yang kedua. Bagaimana murid-murid boleh mengenal pasti sifat kimia bahan. Baiklah, bagi kaedah yang kedua, murid-murid boleh mengesan sama ada sesuatu bahan itu mempunyai sifat kimia bahan berasid, beralkali ataupun neutral dengan menggunakan kertas litmus yang berwarna merah atau biru. Baik.
Untuk kefahaman murid-murid, kertas litmus biru yang bertukar menjadi kertas litmus merah, sifat kimia bahannya adalah berasid. Manakala kertas litmus merah yang bertukar kepada kertas litmus biru, sifatnya adalah beralkali. Bagi kertas litmus biru yang bertukar menjadi biru juga, sifat kimia bahan dia adalah neutral. Begitu juga dengan kertas litmus merah yang berubah kepada merah juga, sifatnya adalah neutral. Bagaimana untuk memudahkan murid-murid mengingati formula bagi penukaran warna kertas litmus, cikgu akan sertakan satu formula yang mudah diingati dan boleh murid-murid amal atau ingatkan sehingga murid-murid menduduki peperiksaan pada tahun hadapan. Okey, formulanya adalah disambal kali. Okey. Bagaimana formula ini boleh membantu murid-murid? Cikgu akan tunjukkan. Baiklah. Perubahan warna kertas litmus dari merah ke biru, sifat kimia bahannya adalah alkali. Nampak murid-murid? Okey. Manakala penukaran warna kertas litmus biru kepada merah, sifat kimia bahannya adalah berasid. Nampak ejaan asid yang dieja terbalik. A-S-I-D. Asid. Jadi, cikgu harap dengan perkongsian kita pada hari ini, murid-murid boleh memahami tajuk asid dan alkali serta bagaimana menggunakan dua kaedah. Murid-murid boleh mengenal pasti sama ada sesuatu bahan itu bersifat asid dan alkali. Baiklah, terima kasih. Kita jumpa minggu hadapan dalam kelas sains bersama cikgu. Cikgu harap murid-murid boleh selesaikan segala tugasan yang diberi. Baiklah, untuk minggu ini murid-murid boleh menyiapkan lembaran kerja topik asid dan alkali. Terdapat 3 helai yang telah cikgu serahkan dalam kit PDPR Sains 5 pintal. Terima kasih.